Jenazah Zain Ryan selamat dikebumikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Jenazah kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 9, Kota Damansara pukul 7 malam tadi. Terdahulu jenazah disolatkan di Masjid Al-Mutadim, Damansara Damai, baik sahaja dituntut oleh ahli keluarga di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Suasana pilu menyelubungi kawasan perkuburan yang dihadiri kira-kira 200 orang, termasuk ahli keluarga serta kenalan rapat Allahyarham. Sementara itu, polis klasifikasikan kematian Zain Ryan sebagai kes bunuh. Ketua Polis Selangor, Dato' Husin Omar Khan ketika dihubungi RTM kata hasil bedah siasat mendapati terdapat kecederaan pada leher dan badan mangsa. Ada kecederaan pada bahagian leher dan badan. Kita akan panggil ibu dan bapa dan juga kita kena pastilah pihak-pihak yang terlibat lah. Dan masih dalam siasatan awal siasatan lagi lah. Zain Ryan, 6 tahun, dilaporkan hilang tengah hari semalam di Damansara Damai. Mangsa kemudian ditemukan meninggal dunia dalam aliran anak sungai berhampiran kawasan kediamannya kira-kira 10 malam. Mayat kanak-kanak lelaki itu ditemukan terbaring di sungai yang terletak kira-kira 200 meter dari blok kediamannya di apartmen idaman. 3 kanak-kanak ditemukan lemas ketika mandi di sebuah kolam buatan di Kampung Perpaduan Ria 1, Kudat petang Khamis. Mangsa ialah Wan Hermi dan Nurul Isah 11 tahun serta Muhammad Syazwan 7 tahun. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kudat, Ishak Jabas berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.36 petang. Sepasukan anggota dan pegawai bersama jentera serta unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS digerakkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, ketiga-tiga mangsa sudah dibawa keluar dari kolam oleh orang awam. Kesemua mangsa dalam keadaan tidak sedarkan diri diberi bantuan pernafasan oleh pegawai perubatan sebelum dibawa ke Hospital Kudat. Bagaimanapun, ketiga-tiga mangsa disahkan meninggal dunia. Ini pula berhubung kematian pengurus bank Syed Muhammad Daniel Syed Syakir dalam insiden amuk di Lebuh Raya Utara Selatan Plus 4 tahun lepas. Tertuduh Yu Wei Liang, 45 tahun, dijatuhi hukuman penjara 16 tahun oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam kerana didapati bersalah menyebabkan kematian mangsa. Hakim Julia Ibrahim memerintahkan bekas pekerja teknologi maklumat itu menjalani hukuman penjara bermula dari tarikh tangkap pada 10 Ogos 2019. Hakim ketika menyampaikan keputusan itu berkata, mahkamah mengambil kira faktor mitigasi yang dikemukakan. Antaranya latar belakang Yu, kerjasama yang diberikan oleh tertuduh terhadap siasatan dan laporan impak keluarga mangsa dalam kes tersebut. Pada masa sama, mahkamah juga menekankan kepentingan awam yang menuntut suatu hukuman berbentuk pencegahan dan pengajaran kepada umum. Pemilik syarikat Maria Holding Sdn Bhd, Maria Yaakob, 47 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keroh atas pertuduhan membuat kenyataan berbaur perkauman. Pengakuan dibuat tertuduh di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Tertuduh didapati melakukan kesalahan pada 16 November lalu menerusi rakaman video di aplikasi TikTok miliknya. Dalam prosiding berbeza, anak lelaki tertuduh yang juga pengarah syarikat berkenaan, Izwan Hafsyam Muhammad Hisham, 22 tahun, turut mengaku tidak bersalah. Kedua-dua prosiding dijalankan pengarah Pendakwan Negeri Melaka Ahmad Sazali Omar. Manakala kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Kamal Hisham Jaafar. Hakim kemudian menetapkan jaminan RM15,000 terhadap Maria manakala RM10,000 ke atas Izwan Hafsyam. Mahkamah juga menetapkan syarat tambahan iaitu pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah. Selain tidak boleh memberi kenyataan kepada mana-mana pihak, mahkamah menetapkan 12 Januari depan bagi serahan dokumen dan sebut semula kes. Seorang remaja lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kemaman atas tuduhan meliwat sepupu lelakinya berusia 6 tahun. Tertuduh yang berusia 13 tahun juga mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Sharifah Amida Sasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan persetubuhan di luar tabi'i tanpa kerelaan mangsa di sebuah rumah di Kemaman pukul 12.23 tengah hari 25 November lalu.
tertuduh yang juga pesalah juvana didakwa mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan. Sharifah Amirda Sasha membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin. Selain syarat tambahan, tertuduh tidak boleh mendekati dan mengganggu mangsa. Mahkamah menetapkan 3 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Di Perak pula, 3 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Teluk Intan atas tuduhan melakukan rompakan berkumpulan pada November lepas. Kesemua tertuduh, Weng Wing Heng, T. Kerubakaran dan P. Tanah Balan membuat pengakuan itu selepas pendakwaan dibacakan di hadapan Hakim Intan Nurul Farina Zainal Abidin. Mengikut pendakwaan, ketiga-tiga tertuduh yang berusia 27 hingga 33 tahun itu didapati melakukan rompakan terhadap harta milik K. Timbaraju, 74 tahun dengan menggunakan senjata jenis parang. Perbuatan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Teratai, Taman Indah Jaya, Teluk Intan antara pukul 3 hingga 5.20 petang pada 22 November lepas. Pendakwaan mengikut Seksyen 395 dibaca bersama Seksyen 397 Kanun Keseksaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Azalia Shermin Zaizan manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Faustina Francis. Mahkamah membenarkan ketiga-tiga tertuduh diikat jamin RM8,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. Selain syarat tambahan, perlu melapor diri di Balai Polis berhampiran setiap bulan. Mahkamah menetapkan 9 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. 350 pendatang asing tanpa izin parti ditahan atas pelbagai kesalahan dalam serbuan di Kompleks Kota Raya Kuala Lumpur. Antara kesalahan dikesan ialah tidak mempunyai pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh dan memiliki dokumen perjalanan palsu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusof berkata parti yang ditahan merupakan warga Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Pakistan, Filipina dan China. Fokus utama operasi hari ini adalah memastikan bahawa tiada majikan menggajikan parti. Adalah menjadi satu kesalahan. Mana-mana majikan yang berurusan ataupun berniaga menggajikan pendatang asing tanpa izin ataupun menggajikan mereka yang mempunyai pas lawatan kerja sementara di tempat lain. Beliau ditemui media di Kompleks KDN di Ibu Negara. Tambah beliau, kesemua tahanan ditempatkan di Depoh Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan lanjut. Penantian hampir 9 tahun sepasang suami isteri untuk menemui anak perempuan sulung mereka yang hilang akhirnya terjawab. Anak mereka, Siti Maria Hamzah, 39 tahun, ditemukan dalam keadaan selamat di sekitar Labu Negeri Sembilan malam semalam. Bapa Siti Maria, Hamzah Said, 65 tahun dan isterinya Cik Safwan Abdul Rahman, 61 tahun yang dihubungi RTM menzahirkan rasa syukur terharu atas berita itu. Kedua-duanya hiba selepas dapat bercakap dengan anak kesayangan mereka melalui panggilan video malam semalam. Siti Maria dijangka pulang ke rumah mereka di Kampung Sireh, Naka dekat Padang Terap, Kedah pada Sabtu ini. Terdahulu penemuan Siti Maria disahkan oleh Ketua Polis Daerah Padang Terap DSP Mulkiaman Manza. Kisah kehilangan Siti Maria pernah disiarkan RTM pada 20 November lalu. Perkembangan banjir di Kelantan setakat pukul 11 malam, jumlah penduduk yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di negeri itu terus berkurangan kepada 1,495 orang daripada 502 keluarga. Mereka berada di 6 PPS sekitar Pasir Mas. Menurut laman info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, penduduk terjejas paling ramai ialah di PPS Sekolah Kebangsaan SK Gual Tok Deh 559 orang, diikuti PPS Masjid Padang Licin 320, Sekolah Kebangsaan Gual Priok 249, Sekolah Menengah Kebangsaan Barul Pial 224, Sekolah Menengah Kebangsaan Gual Priok 108 dan Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung 35 penduduk. Sementara itu, paras air Sungai Golok di Rantau Panjang berada pada paras amaran iaitu 8.5 meter. Manakala paras air Sungai Golok di Kuala Jambu pula pada paras waspada iaitu 2.22 meter. Kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 11 malam.
Kemudahan infrastruktur, fasiliti dan kemudahan asas di Labuan menjadi isu utama yang perlu diberi fokus segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, tumpuan terhadap perkara tersebut adalah lebih realistik berbanding projek pembangunan berbilion ringgit. Kita dalam rancangan pembangunan Labuan ini, kita mengambil langkah-langkah menyegerakan hal-hal yang harus disegerakan. Apa dia? Pengangkutan, ya. Tetapi yang bagi saya yang paling utama adalah bekalan air di Labuan. Saya tidak boleh terima kenyataan negara memacu pertumbuhan begitu hebat dan pelaburan beratus bilion datang. Dan kita nak pacu pertumbuhan Labuan. Tapi tak selesai masalah asas air. Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri di Dewan Konvensyen Ujana Kewangan Labuan. Tambah beliau, 300 juta ringgit diperuntukkan bagi menyelesaikan masalah gangguan bekalan air yang berlarutan. Walaupun negara menghadapi ketidaktentuan ekonomi, beliau memberi jaminan usaha memperjuangkan nasib rakyat tetap jadi keutamaan. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menghadiri sesi libat urus program pembasmian miskin tegar wilayah Persekutuan Labuan bersempena lawatan rasminya ke Pulau Bebas Cukai itu. Pada majlis berkenaan, Perdana Menteri menyampaikan bakul makanan dan wang tunai kepada 60 ketua isi rumah KIR. Ini disumbangkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Pusat Pungutan Zakat PPZ dan Jabatan Wilayah Persekutuan JWP. Secara keseluruhan, terdapat 353 KIR di Labuan dikategorikan sebagai miskin tegar. Sebelum mengakhiri lawatan rasminya, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Perancangan Labuan. Mesyuarat itu bagi membincangkan hala tuju struktur Labuan 2040 oleh Plan Malaysia. Antaranya melibatkan kelulusan penganjuran, program publicity dan penyertaan awam. Datuk Seri Anwar kemudian melepas pulang ke Ibu Negara pada pukul 9 malam. Lebih 200,000 pengunjung disasar hadir pada program setahun bersama Kerajaan Madani yang bakal berlangsung 3 hari bermula Jumaat. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, pelbagai program menarik disajikan termasuk perkhidmatan kaunter kerajaan. Antara yang menarik semestinya kita ada jualan Mega Madani, kita ada pelbagai booth. Kalau yang ada saman yang belum dijelaskan dapat diskaun 50%. Inilah masanya. Inilah masanya ya, diskaun 50%. Lepas tu ada macam-macam lagi. Dan saya sarankan kalau yang nak datang untuk ambil pengangkutan awam, contoh boleh naik LRT, tapi kita juga ada sediakan beberapa tempat parking seperti di Meranti, di yang dulu dikenali sebagai Technology Park. Dan ada shuttle dan sebagainya. Kemuncaknya iaitu perasmian penutup program akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 Disember. Program merupakan anjuran pejabat Perdana Menteri melalui Unit Penyelarasan, Lonjakan Prestasi dan Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Ia turut melibatkan kerjasama strategik pelbagai kementerian dan agensi, syarikat berkaitan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan pihak swasta. Tingkat kesedaran dan kefahaman rakyat terhadap hala tuju dan matlamat kerajaan selain membina keyakinan dua hala antara kerajaan dan rakyat. Itu objektif utama penganjuran program setahun bersama Kerajaan Madani. Wartawan Muhammad Najib Masyur ada laporannya. Program 3 hari ini mengetengahkan 3 komponen utama. Ia termasuk showcase pencapaian setahun Kerajaan Madani, perkhidmatan touchpoint rakyat dan inisiatif kesejahteraan rakyat. Ia menjadi kepentingan khusus yang diutamakan selaras 6 nilai Malaysia Madani. Kaunter perkhidmatan khas pelbagai agensi kerajaan turut disediakan. Lebih menarik, turut dipamerkan kaunter perkhidmatan PTPTN, pendaftaran sumbangan tunai rahmah STR, pendaftaran Prima, pendaftaran program cuti-cuti cikgu dan kaunter wang tidak dituntut JANM. Kita akan bawa semua perkhidmatan-perkhidmatan yang terutamanya yang susah untuk didapati dari online, dia daripada online dan juga mungkin jauh daripada tempat tinggal masing-masing. Kita akan bawa semua, kita consolidate dalam satu event, dalam satu program dan kita akan bagikan servis kepada rakyat secara percuma dan secara dekatlah.
maklumat yang lebih menarik sebenarnya pada program ini, program Setahun Malaysia Madani ini akan diadakan cabutan bertuah. Okey, dan dia punya hadiah utama dia adalah perumahan prima, sebuah rumah prima di Bandar Bukit Mahkota di Bangi, Selangor. So itu adalah hadiah utama untuk cabutan bertuah yang akan diadakan pada hari Ahad 10 hari bulan. Nak maklumkan kita ada jualan Mega Madani. Jualan Mega Madani ini ada terdiri daripada semua jenis jualan lah, iaitu jualan rahmah, jualan Anglo Madani dan jualan koperasi dan segalanya. Dan potongan adalah sebanyak 30% murah daripada harga pasaran. Majlis penutupan rasmi akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 Disember 2023. Orang ramai adalah dijemput untuk bersama-sama memeriahkan program ini yang akan membuka tirainya esok 8 Disember 2023 seawal pukul 9 pagi di Perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Muhammad Najib Mazhur, RTM. Keputusan kerajaan membekukan kuota pengambilan pekerja asing tahun hadapan dikekalkan. Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar berkata kerajaan setakat ini belum membuat sebarang ketetapan baru berhubung perkara tersebut. Jelas beliau, berdasarkan rancangan Malaysia ke-12, jumlah pekerja asing sepatutnya tidak boleh melebihi unjuran 2.4 juta individu sehingga tahun 2025. Bagaimanapun, jumlah terkini sudah menjangkau unjuran itu. Lambakan pekerja asing itu meliputi jumlah golongan sedia ada, pertambahan daripada program rekalibrasi tenaga kerja RTK serta pelan kelonggaran penggajian pekerja asing. Hingga ke mesyuarat kabinet yang lepas, memang kita tidak akan membuka untuk RTK kita akan habis ujung Disember, RTK akan tamat, dan juga untuk pengambilan baru, pemberian kuota baru memang kita tidak akan buka untuk buat sementara lah. Alright. Kalau ada apa-apa pengumuman, ada keputusan baru daripada pihak kerajaan, keputusan kabinet yang baru, itu akan diumumkan kemudian. Tapi buat masa ini belum ada apa-apa rancangan. Beliau ditemui media pada majlis makan tengah hari rangkaian pemimpin sumber manusia di Ibu Negara. Setiap pembangunan baharu perlu dibina berlandaskan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah Kuantan antara contoh pembinaan berkonsepkan ultramoden dengan penerapan ESG. Bangunan baharu bernilai RM415.52 juta itu menggantikan Wisma Seri Pahang. Ia berikutan pusat pentadbiran yang dibina sejak 5 dekad lalu kini berada dalam keadaan tidak memuaskan serta tidak ekonomik untuk dibaiki. Konsep pembinaan bangunan ini agak berlainan daripada konsep yang lain sebab saya berkendakkan konsep lebih ultramoden dengan konsep mengambil kira konsep ESG, berlandaskan keperluan ESG boleh diambil kira untuk masa akan datang. Dan saya dimaklum ini telah pun dibuat dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu bangunan ikonik untuk mereka untuk datang melihat sendiri dan mengambil gambar. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah bertitah peralihan pusat tabir baharu di Bandar Satelit Kota Sultan Ahmad Shah dapat mengurangkan kesesakan dan memperluas bandaraya Kuantan. Tindakan segelintir pemimpin PAS yang menggelar PH sebagai munafik selain tuduhan mengamalkan demokrasi ala Israel membuktikan PAS sebuah parti berfikrah ekstrim. Justru pemimpin PAS diseru agar berpolitik secara matang dan sejahtera seperti yang sering dilaungkan mereka. Pandangan itu dikongsikan Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Kamil Munim, menerusi hantaran di aplikasi X. Tambahnya, PAS cuba memanipulasi nas dan dalil agama selain menghala seruan Tuhan di dalam Al-Quran ke arah pihak yang tidak berada di jalur politik yang sama. Jelas beliau, menyerang kerajaan secara dasar adalah sukar kerana angka dan petunjuk ekonomi dilihat semakin baik dan pelaburan semakin bertambah. Malah tahap keyakinan dunia luar terhadap Malaysia semakin mengukuh bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar mengingatkan umat Islam supaya tidak terjebak dengan perbuatan melabel individu atau pemimpin politik dengan gelaran seperti kafir, fasik atau munafik. Tegas beliau, perbuatan itu jika dibuat tanpa bersandarkan bukti dan hujah yang kukuh adalah menyalahi hukum syarak. Menerusi kenyataan, Datuk Dr. Muhammad Naim meluahkan rasa kesal terhadap sebuah artikel oleh seorang individu yang menggunakan label munafik sebagai bandingan kepada rasa tidak setuju terhadap tata cara urus tadbir kenegaraan semasa. Jelas beliau, perbuatan sedemikian boleh menimbulkan kekeliruan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat serta menimbulkan sikap permusuhan sesama umat Islam. Beliau turut menyeru para pemimpin politik agar lebih bertanggungjawab dalam memelihara keutuhan perpaduan ummah. Pada masa sama, membudayakan adab berbeza pendapat menerusi pendekatan dialog dan perbincangan secara harmoni. Pemerkasaan kandungan digital yang dilaksana Jabatan Penyiaran RTM perlu dilipat gandakan menjelang tahun 2024. Setiap kandungan digital yang dihasilkan perlu berinformasi dan memberi impak kepada rakyat sekaligus menambah jumlah tontonan saluran berita RTM. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Nasaruddin Abdul Muttalib kata beliau berbesar hati menerima sebarang cadangan untuk menambah baik kandungan digital. Beliau yakin warga kerja RTM mampu melakukan perubahan dari segi kandungan dan tidak tertakluk pada konsep yang sama. Digital content perlu kita anggap sebagai satu peluang baru yang perlu direbut oleh RTM untuk meningkatkan lagi eyeball ataupun penontonan berita kita. Jadi kita perlu memperkasakan platform digital ini ataupun OTT supaya kita kekal relevan dan juga lovable untuk siaran berita nasional. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Wisma Berita di Angkasa Puri. Tambah beliau, RTM juga bakal mempertingkat promosi untuk meraih lebih banyak jumlah tontonan menjelang tahun 2024. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil akan mengadakan pertemuan dengan penyedia platform Meta minggu depan berhubung isu akaun WhatsApp yang diambil alih skamer. Fahmi memaklumkan beliau sendiri telah menerima aduan daripada beberapa individu mengenai akaun WhatsApp mereka dicuri oleh pihak tidak bertanggungjawab. Cybersecurity Malaysia juga telah mengeluarkan satu amaran tentang bahaya WhatsApp akaun yang telah diambil alih oleh penjenayah. Jadi saya rasa kita akan adakan sedikit pertemuan dengan pihak WhatsApp yang dikendalikan oleh Meta untuk memahami apakah aspek-aspek keselamatan yang ada pada waktu ini kurang cukup dan dapat dieksploitasi oleh para penjenayah. Beliau menasihatkan agar pengguna aplikasi itu sentiasa peka dan prihatin dengan perkembangan jenayah cyber yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Lagi hantaran berkaitan bantuan kewangan yang kononnya dimasukkan ke dalam MyKad dikesan. Kali ini membabitkan bantuan RM1,000. Sama seperti modus operandi terdahulu, aplikasi Telegram diguna bagi menghantar mesej palsu. Sekiranya klik pada pautan diberi, peranti digunakan berisiko digodam. Rakan anda yang turut menggunakan aplikasi sama akan menerima mesej serupa. Dan rantaian itu akan berterusan jika pautan terus diklik. Menurut Menteri Kewangan, tiada hantaran seumpama dibuat MOF. Orang ramai dinasihat berhati-hati dan tidak terpedaya dengan taktik digunakan sindiket penipuan. Kepada anggota sindiket, awas, anda diperhatikan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Menjelang final Piala Malaysia malam esok, juara bertahan Johor Darul Takzim JDT bakal turun dengan misi bergelar pasukan pertama memenangi 4 piala iaitu Piala Sumbangsih, Piala FA, Liga Super dan Piala Malaysia semusim buat kali kedua. Namun Terengganu FC TFC yang kali terakhir merangkul gelaran pada tahun 2001 memberi amaran tidak memberi laluan mudah kepada jagoh selatan itu.
never is an easy win. I think for you that you're outside and for the people, they believe so, but it is never easy. My players they did until now an extra effort to give the performance they are giving. We play plenty of games this year. And I think the most important at the end is that I have a roast with the players that all of them have a mentality of champions. Of course, Terengganu is a team that has improved a lot and has a lot of quality players. Not one in particular, but all of them. I know quality of GDT team, individual players like team. We have our plan how we want to play. Last match at home when we lost 3-1, but we looks much better than maybe first match. We know how we must play, and we will try tomorrow to do that. But we must be on our top level, play better than before. Kemenangan malam esok akan membolehkan JDT menyamai rekod Kedah yang memenangi double treble pada 2007 dan 2008. Manakala TFC akan merangkul Piala Malaysia buat kali kedua sekiranya menang aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ. Ini merupakan pertembungan sulung JDT dan TFC di pentas final Piala Malaysia sejak saingan diperkenalkan pada tahun 1921. Sementara itu, Esteban Solari menegaskan keadaan permukaan padang SNBJ tidak akan mengganggu fokus dan persiapan anak buahnya berdepan TFC. My team is prepared to play in any pitch, anywhere. We are with a lot of motivation and stamina because we are a team with a mentality that always want to win titles. And tomorrow will be a tough game, but despite in the pitch, we are ready for whatever it comes. Padang SNBJ kembali menjadi perbualan hangat susulan permukaannya yang rosak susulan penganjuran konsert baru-baru ini. Perlawanan akhir Piala Malaysia 2023. Pertembungan penentuan dalam menakluki tahta terulung bola sepak Malaysia kini bakal dimuktamadkan. Adakah Harimau Selatan atau skuad Sang Penyu yang bakal mendominasi perlawanan? Jumaat 8 Disember, Johor Darul Takzim bertemu Terengganu FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.